Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 31 Ogos 2022 bersamaan dengan 3 Safar 1444. Di saat orang lain sibuk berlari, mai bunga api, alhamdulillah kita boleh teruskan agenda kita menuntut ilmu untuk memerdekakan diri kita daripada kejahilan, untuk melepaskan diri kita daripada kebodohan. Jadi, dan yang besar juga kita nak merdeka diri kita daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Sambungan pengajaran pelajaran kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Kita masih lagi dalam bab syarat-syarat mengikut imam. Tengok syarat yang ketujuh. Wa adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi akthar min salasati arkanin tawilatin ila akhirih. Dan termasuk ke dalam syarat-syarat sah mengikut imam itu ialah bahawa makmum tidak menjadi terkemudian daripada imam dengan tahu dan sengaja. Dia tahu syarat dia kena tahu dengan sengaja dengan lebih daripada 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Coba tengok di atas tu. Dan termasuk antaranya, mana antara syarat-syarat sah salat, sah mengikut imam itu, bahawa makmum tidak menjadi tertinggal daripada imam dengan 2 rukun. Bahawa ni kita bicara 2 rukun. 2 rukun fi'li berturut-turut. Di sini dia bincang tentang 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Apa diakah rukun yang panjang itu? Maka tidak terkira ke dalam rukun yang panjang itu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Ingat pelajar, i'tidal rukun, tapi bukan rukun yang panjang. Maknanya tak boleh kita beri lama, kecuali kalau kita berdiri itu dalam keadaan kita berzikir, kita baca doa, itu tak apa. Kalau berdiri saja senyap sambil-sambil duduk bergaru, tidak boleh bergaru di situ. Demikian juga duduk antara 2 sujud bukan rukun yang panjang. Syarat dianya dengan keuzuran yang mewajibkannya. Mana apakah keuzuran yang kita boleh lama sikit duduk? Yakni yang menjadikan wajib ia terkemudian, terlewat daripada imam. Dipanggil masbuk. Masbuk itu mana dia ditinggalkan oleh imam. Dia ditinggal oleh imam. Misalnya, dia buat misal. Contoh dia ni, dia kata sini ka isra'i imamin qira'atan. Contohnya seperti imam cepat dalam membaca. Imam ni jenis bahasa jenis ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Sudah. Agak ini. Imam apa lagu ni? Laju. Walhal makmum pula lambat bacaannya. Biasanya imam tu okey dah, daklah panjang, daklah laju sangat, tapi makmum tu bahasa jenis lambat. Lambat dia, makmum tu lambat. Macam mana kita mau kira? Kerana kelemahan pada kejadian dirinya. Mana dia jenis bahasa jenis lembab dia ni. Orang panggil orang lambat, dia baca slow ya. Duk main gear 3, gear 2 ya dia punya lari, tak boleh laju. Kerana kejadian dia, kelemahan diri.
bukan kerana was-was ataupun makmum menjadi terkemudian daripada imam itu kerana kejadian itu lambat dalam gerak-gerinya. Maknanya boleh jadi dia ni ada masalah saraf ke apa aja, lambat dia punya bergerak. Dan misalnya lagi, sebab yang pasti mewajibkan makmum terlambat daripada imam itu ialah makmum menanti diamnya imam, iaitu diamnya imam supaya makmum itu boleh membaca Fatihah dalam diamnya itu. Kita lepas pada waladdallin, amin, sepatutnya imam berhenti sekejap, makmum baca Fatihah ketika itu. Tetapi imam terus rukuk selepas Fatihah. Subhanallah. Dia bakal tak baca, bakal rukuk lalu. Apa nak jadi? Dengan tidak memberi masa diam langsung, tak ada masa tempoh. Misalnya rakaat pertama zuhur. Rakaat ni kita nak tahu macam mana dia diam tak diam, memang diam daripada awal lagi. Contoh yang dibuat oleh penterjemah, dia kata contohnya zuhur. Maknanya solat hak diam tu imam tu baca cepat. Lepas pada baca iftitah, baca Fatihah, pakai rokok lalu. Jadi makmum tak ada masa. Tandalah. Ini di antara tempat-tempat yang dikira keuzuran yang makmum kena terlambat daripada imam. Dan termasuk ke dalam sebab yang mewajibkan berlakunya kelambatan makmum kemudian daripada imam yang dikirakan sebagai keuzuran juga ialah terlupanya makmum daripada membaca Fatihah sehingga imam rokok. Subhanallah. Ai khayal molek ni, siapa dia lagu ni? Adakah jemaah kita ni khayal? Allahu akbar pakai dia duk mikir bila tarikh cuti. Bila tarikh boleh outing yang nak gizo kalau kerai. Contohlah dah. Dia duk khayal tu tak baca Fatihah. Allahu akbar. Sudah. Sehingga imam rokok. Imam rokok Allahu akbar, sudah. Tak baca Fatihah lagi aku. Atau makmum berasa syak di dalamnya, yakni di dalam ianya membaca Fatihah atau tidak. Aku baca Fatihah kedua lagi ni, sudah. Maka kerana syak itu ia menjadi terlambat. Dia baca Fatihah baliklah kalau dia syak. Sebelum ia rukuk, yakni sebelum ia sendiri rukuk, maka dalam hal ini semua, hal yang tersebut tadi, tidak batal sembahyang asalkan jangan ia menjadi terkemudian daripada imam sampai kepada lebih daripada 3 rukun yang panjang. Jelas kepada kita ya. Jelas ke tidak? Berapa keadaan ni? Berapakah keuzuran yang boleh kita buat? Tulis ya. Letak nombor baru kita faham. Yang pertama, imam terlalu cepat. Makmum pula lambat. Imam terlalu cepat. Kerana kelemahan dia lah, kelemahan makmum itu sendiri. Ataupun makmum itu sendiri bahasa jenis lembab dalam gerak-geri dia. Ataupun imam lepas pada Fatihah dia rokok selalu. Dia tak diam, tak tunggu seketika peluang untuk makmum berfatihah. Atau imam makmum terlupa baca Fatihah sehingga imam rokok. Jadi dia kena baca juga. Atau makmum berasa syak, dia baca Fatihah ataupun tidak. Ini 5 keadaan diberi keuzuran makmum lewatkan sikit daripada imam, dia kena baca Fatihah kemudian dia ikut imam. Baik, ini dari sudut keadaan yang kategori yang pertama. Kita berpindah pula kepada kategori lain. Dia panggil kategori SPRM. Tahu SPRM? Waswah. Bahasa jenis main rasuah banyak ni. Bolehkah? Jangan kata tak baik dah. Jangan perli pada orang. Orang waswah ni, na'udzubillah, afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan saya dan kamu semua daripada ditimpa penyakit waswas. Kata amin. Penyakit waswas ni nanya. Kamu tengoklah
apa-apa yang ada sekitar kita ni. Dia nak habis waladhalin itu bergetar dah. Allahu akbar. Hoi. Bergonjang bukit bunyi. Cara nak habis. Kadang-kadang at-tahiyat tu Allah, nauzubillah. Macam mana kita nak buat? Kalau zaman dulu di pondok ni dia ada kolah. Tahu kolah? Kolah besar ni, dia panggil kolah. Kolah lah maknanya tempat air besar tu. Jadi biasanya orang ambil wuduk situ lah, ambil kat kolah ni. Dia ni duk ambil wuduk main nawaitu. Orang nak raya khomak nawaitu lagi. Buat sains-sains dia duduk belakang dia ni tak sudah dah duk main ni. Dia duk main nawaitu, pom. Tolak dalam kolah pakai berjeruk situ. Bangun tu kok. Boleh ambil wuduk molek-molek lagi syaitan dia. Nah, kita ni nak sengah semaya ni nak main lagu mana? Tak nak apa wis betul. Waladhalin kata wis betul. Mana agak dah. Boleh ke jadi kadang-kadang sekali kena terkejut tu, hilang syaitan rasa. Lagu nak kita nak buat. Acu fikir ramai-ramai macam nak selesai sahabat kita kena penyakit waswas ni. Nauzubillah. Baik, tengok kita. Adapun makmum menjadi terlambat daripada imam kerana sesuatu waswas. Sudah, nauzubillah. Seperti ia mengulang kalimah-kalimah tertentu. Dia diulang satu kalimah, satu ayat ni, satu bacaan ni dengan tidak ada sesuatu yang mewajibkan berlakunya mengulang-ulang yang membawa kepada terlambat itu. Duk main waladhalin contohnya. Maka tamat ke tak habis ke? Gimana agak? Maka itu tidak termasuk dalam keuzuran. Ingat molek. Tanda terpelajar. Maka itu tidak termasuk dalam keuzuran. Tak boleh. Dan Syekh kami berkata, tulis, siapa dia Syekh kepada Malibari ni? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tulis nama. Kalau Malibari kata Syekh kami, maka itu nama dia Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh dia. Ibn Hajar ada seorang lagi dalam Syafi'i. Nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu ulama besar dalam bidang hadis. Dia punya kitab nama dia Fathul Bari fi Syarhi Sahih al-Bukhari. Itu dalam bidang hadis ni, dalam bidang fiqh. Ibn Hajar tu pun alim dalam fiqh tapi masyhur dia dalam bidang hadis. Kata guru kami Ibn Hajar, sayugianya, mana pelajar-pelajar awal-awal ni, sayugia makna apa sayugia? Sayugianya sepatutnya lah tu dia. Sayugia tu mana sepatutnya. Dia banyak kata-kata lama, kitab lama ni sayugia. Lagi hubaya, syahdan. Dia banyak dia punya bunga-bunga bahasa dia. Sayugianya bagi orang yang ada penyakit was-was yang menjadi sebagai pembawaannya, seperti tiap-tiap orang yang melihatnya memandang bahawa tidak mungkin lagi ia terlepas dari penyakit itu, hendaklah ia dihukumkan sebagai orang yang pelambat dalam gerak-gerinya. Mana Ibn Hajar bagi satu keputusan ataupun solusi kepada orang yang kena penyakit was-was yang tak ada harapan lah nak sembuh dia ni. Kita dah tiup macam-macam dah dia. Tampar dah, tak jadi juga. Tepuk latar pun tak terkejut juga. Cuma capuk dalam kolah hidup lagi, contohnya. Tak jadi juga. Maka dia dihukum orang yang lambat dalam gerak-geri. Maknanya boleh juga kita masuk dalam kategori al-ma'zurin, orang yang diuzurkan. Maka bagi makmum yang berada dalam keadaan-keadaan seperti di atas, bagaimana dia punya cara? Hendaklah ia menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya selama mana ia tidak menjadi terkemudian daripada imam dengan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Boleh. Contohnya dia khayar tadi, tiba-tiba bila orang rokok, aku tak baca Fatihah lagi, dia baca. Cepat bacaan tu, jangan duduk berlagu lah. Sebab dia tak boleh lebih daripada 3 rukun yang panjang. Dan bila makmum menjadi terkemudian daripada imam dengan lebih daripada 3 rukun yang panjang,
dengan sesuatu keuzuran. Orang ni dalam kategori orang uzur. Dia baca tak lepas juga 3 rukun yang panjang. Macam mana nak buat? Misalnya, seperti ia belum habis lagi daripada bacaan Fatihah, tak habis lagi Fatihah dia, tahu-tahu, sedap bahasa lama ni, tahu-tahu, tiba-tiba imam berdiri bangun daripada sujud yang keduanya, atau ia sudah duduk tasyahud. 3 rukun yang panjang ni apa dia? Rukuk lagi, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Itu tema rukun yang panjang. Jadi imam bangun dah ke rakaat lain, mu tak turun lagi, bermakna dia telah langgar SOP lebih daripada 3 rukun yang panjang. Yang rukun yang tak panjang siapa tadi? I'tidal dengan duduk antara 2 sujud. Kena ingatlah anak-anak kita nak jadi orang jadi tok lebar ni, lebar kapur tu, lebar bandar boleh berlakon. Atau sudah duduk tasyahud. Makna imam bangkit daripada rukuk, sujud, duduk tasyahud. Maka ia hendaklah mengikut imam itu, dia kena turut dah imam. Dan itu wajib. Maka itu wajib dia kena ikut imam dalam rukun yang keempat, iaitu qiyam ataupun tasyahud. Mana sama ada rukun yang keempat, rukun yang panjang tu, imam bangun kepada rukun rakaat yang kedua dah, ataupun imam duduk tasyahud, dia pun kena selesai. Dan hendaklah ia tinggalkan tertib sembahyang dirinya sendiri. Maknanya dia batal dah rakaat dia tadi, cancel. Jadi dia jadi dah imam bangkit semula kepada rukun yang kedua, rakaat yang kedua, dia pun niat, dia pun ikut imam. Maknanya dia luputlah rakaat yang pertama dia tu. Kemudian hendaklah ia mendapatkan yang luput itu selepas salam imam. Apa yang baki lagi atasnya itu, yakni hendaklah ia tambah rakaat yang belum cukup lagi itu. Maknanya dia terlepas 1 rakaat, bila imam bagi salam nanti, dia kena tambah 1 rakaat yang dia terlepas tadi. Kalaulah ia tidak mengikuti imam di dalam rukun yang keempat, makna imam dah 3 rukun panjang lepas dah, imam naik kepada rakaat yang seterusnya, ataupun imam duduk tasyahud awal, bagaimana keadaan makmum tadi? Dia serta ia tahu tentang wajibnya mengikut imam, demikian itu walhal ia tidak berniat bermufarakah bila imam masuk ke dalam rukun yang keempat itu, maka sembahyangnya batal. Habis macam mana saya tak nak batalkan sembahyang? Niat mufarakah. Bila bunyi imam naik daripada sujud tu, kita berkata aku bercerai daripada imam. Itu makna mufarakah. Apa dia mufarakah? Mana kita telah berpisah daripada imam. Sekarang ini aku solat seorang, imam engkau pergi dulu. Mana imam ikut cara dia lah. Kita solat seorang kita, bermakna kita keluar daripada ikut imam. Ataupun kita ikut imam, kita cancelkan rakaat kita yang awal tadi. Dua option, 2 cara yang kita boleh buat. Kalau tak niat mufarakah, batal. Kalau ia tahu tentang hukumnya itu dan sengaja, adapun kalau ia tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak batal. Bagaimanapun rakaat yang ia lakukan atas tertib dirinya itu tidak terkira. Maknanya kalau dia ni jahil tak erti apa, dia pakai ikut ya imam. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, dia pakai turut je. Jadi tidak batal solat dia, tapi terbatal dia punya bilangan rakaat yang pertama. Dia kena tambah lagi selepas dia selesai daripada imam beri salam. Baiklah. Itu masalah was-was. Sekarang kita pergi kepada masalah orang syak. Tulislah tepi kitab tu masalah orang syak. Syak dalam solat dia macam mana pula. Jadi tuan syekh kita ni, dia bagi satu-satu cara keadaan orang yang masbuk ini macam mana. Orang yang terlewat ni. Dan kalau makmum rokok bersama imam, kita rokok dah. Imam rokok, kita pun rokok. Kemudian dia syak.
Astaghfirullahalazim. Tengah rokok tu duduk mikir, adakah dia sudah membaca Fatihah ataupun tidak? Tengah duduk rokok tu dia khayal, aku baca Fatihah ke tak lagi ni? Astaghfirullahalazim. Subhana rabbiyal azim ke astaghfirullahalazim? Sebab dia syak. Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah itu. Dia confirm dia tak baca Fatihah. Sebab dia punya khayalan dia tadi tak habis lagi. Tak sempat. Tak habis khayalan, mana dia tak baca Fatihah lah, sebab dia tak habis mengoyak lagi. Jadi bagaimana keadaan orang ni? Dia bangkit semula jadi baca Fatihah ke macam mana? Tengok jawapan. Ia tidak harus kembali kepada qiyam, tak boleh bangkit semula dah. Sebab engkau dah turut imam ke rukuk. Bahkan hendaklah ia terus sembahyang mengikut imamnya itu sampailah imamnya memberi salam lepas itu hendaklah ia mendapatkan satu rakaat selepas salam imamnya itu. Jadi jangan bangun. Kalau bangun pula apa jadi? Tengok. Dan kalaulah makmum itu kembali qiyam, dia bangun semula nak pergi baca Fatihah. Walhal, tengok ni walhal ni bahasa Arab, sedangkan. Kan nak terjemah kat ada Melayu, walhal makna sedangkan ia tahu tentang hukum haramnya dan batalnya sembahyang dan sengaja, maka batalah sembahyang dia tu. Ingat baik. Kalau dia tahulah, kalau dia jahil, dia panik, dia bangun semula, macam mana? Kalau tidak, yakni kalau ia tidak tahu dan tidak sengaja, dia panik, dia pakai bangun semula baca Fatihah, maka mana? Maka sembahyangnya tidak batal, tetapi rakaat itu tidak diambil kira walaupun ia membaca Fatihahnya itu. Maknanya walaupun dia bangkit semula dalam keadaan panik tadi ataupun dia jahil tadi, maka rakaat itu masih lagi tidak dikira. Dia tetap kena tambah satu rakaat lagi ba'da salamil imam, setelah imam memberi salam. Habislah kita dalam bab dia syak dalam setelah dirokok. Mari kita tengok keadaan situasi lain pula. Setiap situasi itu pelajar-pelajar tulis tepi kitab tu dia punya keadaan dan penyelesaian supaya mudah kita nak cari, kita nak rujuk nanti mudah. Maka kalaulah makmum itu yakin ia telah membaca Al-Fatihah, dia yakin dah aku baca dah Fatihah belakang imam tadi, waladhdallin, aku ingat aku kata amin tu kuat, dan ia merasa syak tentang ia telah menyempurnakan baca itu ataupun tidak. Dia syak hal lain pula ni. Dia yakin baca Fatihah tapi dia tak ingat. Contohnya kita kata sampai ke ihdina batuk, ihdina siratal mustaqim tak ada habis, batuk kuat, dia pun tak ingat aku sempurna ke tidak bacaan tadi. Macam nak buat ni? Maka itu tidak mendatangkan kesan apa-apa. Kenapa? Yakni ia teruskanlah sembahyang itu dan rakaat itu diambil kira sebab dia yakin dah dia baca Fatihah, cuma syaitan boleh cucuk sikit dalam kepala dia, musuh dah ke tidak Fatihah tadi? Kan awak batuk tengah jalan. Kita kata memang aku batuk, tapi aku dah baca balik. Engkau syaitan jangan kacau aku. Boleh tak kita balas dengan syaitan? Ada berani? Berani. Bunyi ada hatu gelak tak gidah. Syaitan tak nampak pun tak pergi masjid juga. Berani. Jadi kita faham situasi yang seterusnya ni, kalau orang tu dia yakin dia baca Fatihah tapi dia syak, aku sempat habis Fatihah ke tidak, maka jangan layan permainan syaitan, kita teruskan rakaat kita dan rakaat yang dia syak baca Fatihah tadi dikira sesah. Baik, kita berpindah pula kepada lara dalam solat, terleka, terlena, terlara. Macam mana? Tulis tepi itu. Dan kalaulah seseorang masbuk, walau ishtaghala masbuqun, dan kalaulah seseorang yang masbuk itu menjadi terleka,
Yang masbuk itu ialah seorang yang tidak mendapat peluang daripada waktu qiyam imamnya qadar masa yang meluluskan ia membaca Fatihah dengan nisbah kepada bacaan yang sederhana cepatnya. Orang ni masbuk, dia masuk sikit yang masa ada, tapi dia tak baca Fatihah terus. Macam mana? Dan masbuk itu adalah lawan bagi muwafiq. Tuan Syekh baru nak maklum kepada kita apa ke makna masbuk. Tulis pelajar. Definisi masbuk maknanya lawan kepada muwafiq. Muwafiq ni orang yang sama dengan imam pergerakan. Masbuk ni orang yang tertinggal daripada imam. Kita mari ni imam dah nak habis surah dah baca, nak rokok dah. Itu makna masbuk. Ataupun imam sudah dalam rukuk dia, ataupun imam dah sujud, itu dia panggil masbuk. Maknanya orang yang ditinggalkan oleh imam. Tak kira lah tinggal separuh jalan, tinggal setengah jalan, ataupun hampir nak habis peninggalan, imam duduk di tasyahud akhir dah contohnya. Baik, tengok apa keadaan suasana orang masbuk macam ni. Kalaulah ia syak, adakah ia mendapat masa yang cukup bagi membaca Fatihah? Masa qiyam imam itu dengan qadar bacaan sederhana, tidak mengira bacaan imamnya atau dirinya sendiri, maka bolehlah ia terlambat bagi mentamamkan. Mula tak bagi hal. Takut balik berair mata tak boleh baca. Menggapo tu tak tahu. Tengok dia panggil ni Jawi Arab. Tahu Jawi Arab? Melayu. Tamam Arab. Kan Melayu balik tengok. Mentamamkan. Berbagi. Jadi dengan jika terlambat bagi mentamamkan, mana menyempurnakan, menyudahkan bacaan Fatihah itu, dan ia tidak mendapat rakaat itu selama ia tidak mendapatnya di dalam rukuk. Jadi kalau kita mari itu kita imam duduk dalam di akhir, kita baca Fatihah. Kemudian imam dah rukuk, kita kena sempurnakan bacaan dia, kita kena ikut sekali dengan imam tu. Kalaulah makmum masbuk seperti di atas itu menjadi terleka daripada membaca Fatihah, dia leka baca Fatihah dengan sebab ia melakukan sesuatu yang sunat. Kita masuk, imam nak rokok dah, tapi kalau kita terus kepada Fatihah sempat. Tapi menjadi kebiasaan kita akan baca iftitah dulu kan. Kita baca doa iftitah. Wajah tu wajah ladzi. Belum sampai habis Fatihah imam dah rokok. Macam mana keadaan? Kalaulah makmum masbuk seperti di atas itu menjadi terleka dengan daripada membaca Al-Fatihah dengan sebab ia melakukan sesuatu yang sunat, seperti ia membaca ta'awuz, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, ta'imih Allahu akbar rukuk. Sudah. Dan iftitah, kita sibuk dengan baca doa iftitah, ataupun ia menjadi terleka tetapi tidak dengan melakukan sesuatu. Misalnya ia diam pada beberapa ketika selepas takbiratul ihramnya dan sebelum ia membaca Al-Fatihah. Walhal ia tahu bahawa wajib ia membaca Al-Fatihah itu. Dia tahu kita kena baca Fatihah, ya rukun. Yang lain itu sunat. Atau ia menjadi terleka kerana mendengar bacaan imamnya. Allahu Akbar. Dia mari-mari tengok imam dia suara sedap. Suara sedap macam imam mana-mana lah. Sedap atas dunia ni. Imam Masjid Haram ke, Imam Masjid Sungai Durian ke dah. Kita berkagum doa baca. Kagum. Allahu Akbar 2 kali dengar. Sudah. Imam pun rokok, dia tak baca lagi, apa jadi? Maka wajib ia membaca daripada Al-Fatihah selepas imam rokok itu, sama ada ia tahu bahawa ia boleh mendapat imam sebelum ia bangun daripada sujudnya yang kedua,
atau tidak mengikut yang ataupun tidak mengikut yang aujuhnya, mengikut qadarnya, yakni mengikut qadar huruf-huruf Al-Fatihah pada berat sangkaan, atau bacaan Al-Fatihah sekadar lamanya ia diam dengan taksirnya, dengan berpaling daripada perkara yang fardu, pergi kepada melakukan amalan sunat yang lain daripada yang wajib itu. Jadi kita kena ingat, masa kita diam tadi agak-agak berapa ayat? 3 ayat, jadi kita kena baca atau kita ikut imam. Dia sepatutnya, kalau kita ikut imam, contohnya kita mari, Allahu Akbar, imam di ujung dah, walam yakul lahu kufuwan ahad, kita baru ihdinas siratal mustaqim, kita rokoknya sekali dengan imam, sebab kita telah melakukan daripada awal, tak ada leka, tak ada lara, tak ada buat benda lain. Nanti masalah sekarang ni kita pergi baca hak sunat dulu, maka kita kena timbal balik, baca balik perkara yang tersebut sebelumnya imam bangkit daripada rukun dia itu. Baik. Dan dikira sebagai keuzuran. Ini hal lain pula ni. Dan dikira sebagai keuzuran seseorang makmum yang menjadi terkemudian, termasbuk daripada imam kerana sesuatu yang sunat. Kita duk baca hak sunat, seperti hukum orang yang terlambat dalam bacaan. Jadi orang yang terkemudian kerana sesuatu yang sunat tadi, maka hukumnya terlambat dalam bacaan. Mengikut apa yang dinyatakan oleh dua syekhul mazhab, nama dia Imamul Rafi'i dan Imamul Nawawi. Dua imam ni kata kita bagi kepada dia akta apa? Akta ikut orang yang lambat bacaan. Seperti mana kata Al-Baghawi. Al-Baghawi pun nama imam juga dalam mazhab Al-Baghawi. Kerana wajib menjadi terkemudian, maka hendaklah makmum itu kemudiankan diri dan mendapatkan rakaat, selama ia tidak ketinggalan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Ini pandangan Nawawi dengan Rafi'i. Kita teruskan bacaan selagi kita tidak terlepas 3 rukun yang panjang. Maknanya imam rokok tak apa lagi, imam sujud yang kedua tak apa lagi, imam sujud yang kedua, yang ketiga cepat, jangan sampai dia bangkit pada rukun yang keempat, maka itu terlepaslah kita. Lain pula hal hukumnya menurut pegangan satu jamaah dari ulama yang muhaqqiqin. Mana sebagai ulama yang kemudian dalam mazhab Syafi'i juga dia berpandangan lain. Dia kata apa? Yang menyatakan bahawa keadaan orang itu adalah bukan kerana keuzuran, bahkan kerana taksirnya. Apa dia taksir? Kecuaian. Pensil bergerak. Bila orang sebut mana-mana tulis. Taksir, mana apa taksir? Kecuaian tulis. Kecuaian dia dengan berpaling, meninggalkan melakukan yang wajib kepada yang sunat. Sepatutnya dia terus kepada Fatihah. Yang pergi baca doa iftitah tu buat apa? Dan telah tersebut di atas, yang telah tersebut di atas itu. Jadi sebahagian ulama kata dak, orang ni dikira cuai, taksir. Ulama yang awal kata kita bagi hukum orang yang lambat. Manakala berlaku demikian, kita pilihlah. Sebab pandangan Imam Nawawi pun bukannya main-main, kuat. Walaupun ada setengah orang kata Imam Nawawi tidak kadang-kadang dia tidak mentarjihkan pandangan mazhab. Kita kata itulah mazhab. Nak mazhab setara mana lagi? Dan pahaman ini dijazamkan oleh Syekh kami dalam Syarah Al-Minhaj, nama dia kitab Tuhfah, nama dia. Dan dalam fatwanya, dia ada Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa fiqhiyah bagi Ibnu Hajar. Kemudian katanya, sesiapa yang menyatakan bahawa itu adalah keuzuran baginya, jadi pandangan ulama dulu kata itu satu keuzuran, bagaimana kita nak taujih? Maka ibaratnya itu hendak ditakwilkan lagi
Dan di atas dasar itu bolehlah dikatakan bahawa kalaulah ia tidak mendapatkan imam dalam rukuk, maka rakaat itu terluput. Maka hendaklah ia tambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya itu, kerana ganti yang dikirakan luput itu. Bagi dia tak batal sembahyang. Ibn Hajar kata tak batal, tapi kita luputkan rakaat itu. Kita cancelkan bilangan rakaat, maka dia kena tambah satu rakaat lagi selepas daripada imam bagi salam. Payah juga ni nak selesai masalah ni. Sebab tu kalau orang was-was jangan masuk lah, senang. Kalau imam ni rokok, kalau sempat tak sempat, kalau dia masuk dia jadi was-was. Tunggu lah situ, walaupun menyalahi sunnah. Yang sunnahnya Nabi kata apa? Fama adraktum fasalu. Di mana kamu dapat imam, solat je. Imam duduk rokok, kita masuk rokok. Imam sujud, masuk sujud. Imam duduk di tasyahud, kita tasyahud. Ni ada setengah masyarakat ni tak. Kalau imam duduk di sujud, dia tak masuk dah. Dia kata kalau masuk pun tak dapat rakaat. Jadi duduk relax, tengok jam. Dia lagi tengok baca WhatsApp contohnya. Kita kata itu tak betul dia punya cara. Yang betulnya fama adraktum fasal. Nabi kata di mana kamu dapati imam, terus solat. Masuklah. Dan janganlah makmum itu rokok, kerana itu tidak akan dikirakan baginya, yakni bila makmum yang masuk itu membaca qadar yang wajib baginya daripada Fatihah selepas imam mengangkat kepalanya bangun daripada rokok, maka janganlah ia terus dengan tertib sembahyang dirinya, bahkan hendaklah ia ikut imam dan terus turun kepada sujud. Dan kalau tidak, yakni kalau ia tidak terus turun kepada sujud mengikut imam, maka sembahyangnya batal jika ia tahu tentang hukum itu dan ia sengaja. Mana orang ni memang tak ada dah, tak sempat dah. Tak sempat dah. Imam dah bangkit semula daripada rukuk. Jadi kamu pakai duduk cacat situ. Lepas tu kita cancelkan rakaat yang pertama tadi. Bila imam turun sujud, kita berterus sekali dengan dia. Kemudian kata beliau, kata Ibn Hajar lagi lah, yang aujuhnya ialah makmum itu jadikan dirinya terkemudian daripada imam bagi membaca apa yang mesti baginya, sehinggalah imam hendak turun kepada sujud. Maka kalaulah ia menyempurnakannya, yakni menyempurnakan bacaan yang mesti baginya, maka hendaklah ia mengikut imam dalam turun pada sujud itu, dan janganlah ia rokok. Mana kita habis bacaan, lepas tu kita terus je sujud sekali dengan imam. Rokok tak ada lagi. Kalau tidak, maka sembahyangnya batal kalau ia tahu dan sengaja. Kalau dia sengaja, dia tak tahu. Dan kalau tidak, hendaklah dia berniat mufarakah daripada imamnya itu, yakni kalaulah ia tidak menyempurnakan apa yang mesti daripadanya, bacaan Fatihahnya, maka dia kena niat mufarakah. Dia baca Fatihah, jalan sendiri, jalan seorang lah. Berjalan seorang di tengah ramai, nama dia. Berjalan seorang di mana? Di tengah ramai. Sebab dia mufarakah, dia tak ikut imam lagi, walaupun dia ada celah-celah seorang. Kata syekh kami, dia main syekh kami ni, syekh dia lah Ibn Hajar, dalam Syarah Al-Irsyad, nama kitab. Dan yang lebih dekat kepada apa yang dinakalkan ialah yang awal. Mana awal dulu kita beri hukum hukum orang yang uzur. Dan kebanyakan ulama mutaakhir ni berpegang kepadanya juga. Adapun bila makmum itu rokok dengan tidak membaca qadarnya, dia pakai rokok, dia tak baca dah qadar yang dia tinggal tadi. Dia tinggal tadi kan, dia tak baca. Maka batal sembahyangnya, yakni kalau ia tahu dan sengaja. Kalau tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak batal, tetapi hendaklah ia lakukan serakaat sebagai ganti apa yang tidak dikirakan itu. Sepatutnya kita kena tahulah, kita lara tadi berapa minit, berapa saat. Kita baca wajah tu wajah lagi berapa patah. Jadi kita kena ganti balik Fatihah tu di situ. Itu maksud dia nya. Dan dalam Syarah Al-Minhaj, nama dia Tuhfatul Muhtaj, guru kita meriwayatkan daripada sebahagian besar para ulama mazhab Syafi'i
bahawa hendaklah makmum itu rokok, maknanya kalau tak habis pun rokok juga. Dan gugur yang baki lagi daripada Fatihah itu daripadanya. Inilah pendapat yang dipilih dan sebahagian daripada ulama mutaakhirin, ulama Syafi'i yang kemudian. Yang kemudian itu inilah Zamir Ibn Hajar, Zamir Ramli, apa dia. Ataupun mutaakhir lagi. Ada dalam kitab kita nama dia Al-Fawaid Al-Madaniyah. Al-Fawaid Madaniyah tu dia ada cerita tentang ulama mutaakhir ini sampai kepada siapa, macam-macam ada. Jadi ulama memberatkan pandang ini dan mereka memberi huraian yang panjang mengemukakan dalil-dalil tentang pendapat itu. Dan sesungguhnya kata-kata dua syekh, yakni Ar-Rafi'i dan Nawawi, memaksudkan pendapat ini. Rafi'i dengan Nawawi kata kita bagi dia kepada hukum akta orang yang lambat bacaan. Kenapa orang lambat asli boleh terima? Ia ni yang lambat dengan keuzuran tadi kita tak boleh terima juga. Dan apabila si makmum tidak mengetahui bahawa yang wajib baginya ialah melakukan itu, yakni hendak ia membaca Fatihah, maka keterlambatannya daripada yang lazim baginya adalah keterlambatan dengan keuzuran sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi. Qadhi mana ni? Lama kata Tok Qadhi Kuala Kerai kan. Nah, kalau dalam kitab Syafi'i katakan Al-Qadhi, tulis nama dia Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari. Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari. Alhamdulillah sekarang ni kitab dia At-Ta'liqatul Kubra berapa puluh jilid sudah ada. Waktu zaman akan duduk mengaji dulu payah. Kitab At-Ta'liqah Kubra ni masih lagi makhtutat, manuskrip. Payah kita nak baca. Sekarang ni semua dah banyak dah kitab-kitab besar telah dicetak. Seperti kitab Nihayatul Matlab lil Juwaini 25 jilid ada di maktabah pondok itu. Pelajar-pelajar kena naik. Kalau ada waktu ke lapangan kena naik dengan ustaz, belajar tengok kitab. Bukan belajar baca lagi, belajar tengok kitab dulu. Baik, kita walaupun orang kata kadang-kadang ni ilmu ni mari tak payah belajar, la. Kita kena belajar, kita kena mengaji, jangan duduk mengarut gitu dia panggil. Dan yang keluar dari orang yang masbuk itu ialah makmum yang muwafiq. Apa dia makmum muwafiq? Makmum yang muwafiq yakni makmum yang mari daripada awal lagi sempat dengan imam. Maka sesungguhnya bila ia yang muwafiq itu tidak menyempurnakan Al-Fatihah kerana kesibukannya dengan perkara yang sunat seperti doa iftitah, dan bila ia tidak menyangka boleh mendapat Al-Fatihah beserta dengan itu, maka jadilah ianya seperti orang yang lambat bacaan sebagaimana yang telah lalu tanpa khilaf lagi. Kita mari awal, kita baca doa iftitah, tu imam entah macam mana emergency, dia tak baca iftitah, dia baca Fatihah, dia baca wal asri, dia rokok. Banyaklah kita tertinggal. Maka orang ni diberi hukum orang lambat bacaan tanpa khilaf. Teruskan bacaan awak, kemudian ikut imam, kejar imam di bawah waktu imam sujud. Alhamdulillah. Baiklah, kita masih lagi, kalau kita nak teruskan pun panjang. Memang panjang perbahasan ini, mungkin satu lagi muhadarah baru tamat. Jadi kita break setakat itu dulu. Dan perbuatannya mendahului imam. Perbuatan makmum mendahului imam. Tadi, yang kita bincang tadi, syarat nak ikut imam, makmum mesti terkemudian. Kita akan bincang nanti lepas pada ni makmum mendahului imam. Macam mana? InsyaAllah, tulis pelajar, makmum mendahului imam. Kita akan sambung dalam perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.